A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan saf, yang tersusun kukuh, tersusun cantik, tersusun indah. Dan itulah salah satu daripada ujian dan juga dugaan, satu rahmat sekiranya dalam rumah tangga kita dapat kita memelihara saf yang terbentuk daripada susunan yang cantik melalui aturan bapaknya, ibunya dan anaknya. Dan itulah tajuk kita yang akan kita bentangkan pada hari ini. InsyaAllah syurga itu terhasil daripada peranan ibu, bapa dan anak yang tepat. Tepat dari segi maknanya, dia meletakkan sesuatu pada tempat yang sepatutnya. Adil di situ. Jadi peranan bapa yang adil, mampu untuk mengadili, mampu untuk menghasilkan sebuah institusi kekeluargaan, sebuah rumah tangga yang mana hasilnya nanti akan kita dapat lihat bagaimana rumah tangga itu merupakan satu simbolik acuan syurga yang terhasil daripada tangan-tangan yang akan memimpin, daripada bapa memimpin si ibu, ibu akan memimpin si anak-anak. Mereka semua akan melangkah ke destinasi yang sama, insya-Allah menuju ke syurga, jannah, taman ilmu, taman syurga yang akan diganjari, akan diberikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Okey, itu sedikit sebanyak mukadimah pada hari ini. Minta maaf kepada semua atas kelewatan, ada masalah teknikal tadi, gangguan teknikal. Jadi kita tak dapat nak bersiaran tepat pada masanya. Apapun, kita harapkan semua dalam keadaan bersiap siaga kerana Al-Fadil, Ustaz Akmal Ashraf, dia dah tak sabar-sabar dah untuk menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian yang sangat-sangat dekat dengan jiwa keluarga kita. Kalau sebelum ni, kita menampakkan tentang isu berkenaan dengan seorang ibu. Semalam kita nyebut maklum nampakkan apa sebenarnya yang menghantui institusi keluarga ni dari sudut anak-anak yang toleh, dari sudut isteri-isteri yang kebanyakannya mengalami situasi depression, stres. Kerana apa? Kerana masalah yang melibatkan anak-anak yang tidak taat, tidak patuh kepada ibu bapa, kepada aturan rumah tangga, dan seterusnya ada juga bapa-bapa yang kita lihat yang tidak berperanan dalam memainkan fungsinya sebagai seorang bapa. Jadi yang di tengah-tengah ni selalunya yang mengalami tekanan hidup ni adalah ibu-ibunya, isteri. Kerana sokongan daripada suami kadang-kala ada yang tidak dapat mereka kecapi, tidak dapat mereka dokongi daripada suami sendiri, tetapi dalam masa yang sama mereka terpaksa menanggung beban antara kehidupan kerjaya yang ada dengan kehidupan rumah tangga. Jadi life-nya ni menyebabkan kadang-kala mereka hanyut dalam dunia mereka sendiri. Agama jadi tunggang langgang. Agama terus menjadi satu institusi yang akhirnya tenggelam timbul. Ada hanya ketika waktu ritual, solat, puasa, pergi umrah apa semua. Tapi hakikat rumah tangga itu tidak menjadi syurga yang membahagiakan penghuninya. Yang ni bab ni kita nak kembali balik kepada institusi keluarga itu mengikut acuan sibghatullah yang Allah berikan kepada kita. Okey, insya-Allah sebelum kita pergi jauh, sebelum kita pass kepada Ustaz AA, okey, kita ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat bicara maqasid yang sangat-sangat committed sepanjang masa jam pukul 10 pagi mesti dah tunggu depan handphone masing-masing. Saya kadang-kadang saya rasa saya pun rasa seronok juga bila semalam banyak menulis sejarah hidup menulis pasal zaman budak-budak dulu, zaman kanak-kanak. Ada masa tu entah macam mana, entah terlintas dalam kepala. So kita tulislah balik apa yang kita terlintas waktu kita baca Quran. Tapi benda tu dia datang dalam bentuk satu rakaman memori.
Masing-masing ada zaman-zaman kita sedang naik, zaman peralihan daripada budak kepada dewasa kan. Jadi zaman-zaman tu sebenarnya banyak mengimbau macam mana hubungan kita dengan agama. Macam mana hubungan kita dengan Al-Quran. Macam mana hubungan kita dengan ibu dan bapa kita dalam kita nak mencari identiti dan juga karakter sebagai anak yang nak membesar. So mungkin di kalangan kita ni ada yang mencuba bermacam-macam cara nak mencari agama. Ada yang masuk dalam bidang tertentu, ada yang mungkin masuk dalam bidang politik, ada yang mungkin masuk dalam persatuan, aktif dalam program mahasiswa apa semua. Jadi sepanjang kita membesar tu, dia membentuk karakter kita. Dan karakter itulah yang kita bawa pula dalam rumah tangga kita, dan kita ada satu keazaman nak membesarkan anak-anak kita mengikut acuan kita. So masing-masing ada background masing-masing dan masing-masing ada impian masing-masing. Tapi malangnya kebanyakan kita ni tidak ada satu faham yang sama. Satu faham ni yang susah kita nak dapat. Suami berlainan fahaman dengan isteri, lalu dia akan melahirkan acuan yang berbeza daripada kehendak agama. Sebab apa? Masing-masing ada kemahuan dan keinginan macam mana nak mencorak anak. Jadi di sini kita nak kena betulkan balik, susun semula saf itu. Jadi institusi yang kita nak kena betulkan sebenarnya adalah sebuah keluarga itu. Tapi peranan yang ada di antara bapa, peranan antara ibu dan anak, yang tu masing-masing kita kena scrutinize satu-satu detail. Sebab dalam sejarah prihatin, RPWP pernah mencuba pelbagai kaedah, pelbagai cara. Daripada awal mula-mula, RPWP ni mahu mencipta satu rumah yang di dalamnya adanya pengasih, adanya orang-orang yang saling berkasih sayang, untuk mereka menjadi warga yang prihatin. Itu nama dia, rumah pengasih warga prihatin. Rumahnya menempatkan warganya, warga yang prihatin. Prihatin ini cakna, yang peduli. Dia bukan lagi jadi orang yang ignorant, jadi orang yang tidak cakna tentang peraturan, tentang kebajikan, tentang apa yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mereka nak menjadi seorang hamba yang bertakwa di atas muka bumi ini. Dia perlukan kepada sebuah pembangunan institusi, bermula daripada bapaknya kepada ibunya, lalu baru dah kita boleh install apa yang ada, gagasan, idea pembangunan jiwa dan modal insan yang nak dibangunkan kepada anak. So semua formula itu ada dalam Quran. Cumanya kita yang kadang-kala terlalu sibuk dengan bacaan Arabnya sehingga kita lupa mengkaji dan menggali apa yang ada di dalam teks Arab tersebut. Sebenarnya penuh dengan rahsia-rahsia yang kalau kata kita duduk diam sekejap pun, kita tengok saja ayat Quran tu, kita kaji dan kita gali, di situ kita akan jumpa banyak formula yang sebenarnya Allah dah pun layoutkan dekat situ. Cuma benda itu perlukan kepada praktikal. Baca saja kita tak akan jumpa macam mana dia punya perjalanan tu nanti. Okey, insya-Allah hari ini kita ada beberapa isu yang kita nak bangkitkan daripada program ni. Jadi saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Akmal Ashraf, insya-Allah kita akan layoutkan satu persatu 3 hingga ke 4 fundamental yang akan kita cuba kupas. Macam mana kita nak memperbetulkan balik institusi keluarga ini dengan formula Quran sesuai dengan keadaan isu semasa. Dulu kecil-kecil kita mungkin ralit dengan kartun. Saya lah kecil-kecil dulu. Anak-anak kita mungkin ralit dengan kartun. Sekarang ni anak, bapa, ibu dia ralit dengan Shopee, Lazada, apa saja. Semua ada dalam tu. TV sudah menjadi obsolete. Dia dah mungkin dah tak sangatlah terlalu relevan dengan dunia hari ni. Adalah fungsinya tetapi mungkin tak relevan. Lebih ramai orang tengok smartphone, dan dalam smartphone tu lah kita dapat berbagai-bagai input semasa tentang dunia. Kalau semalam kita tengok macam mana 2-3 hari lepas kita nampakkan isu, kalau Weda ada nampakkan tentang ibu yang buang anak ke laut semalam dalam perbincangan Weda. Kalau kita tengok 2-3 hari lepas juga ada isu India yang marahkan wanita Muslim bertudung yang bercumbuan dengan seorang Bangla pun berlaku dekat publik. Banyak lagi isu semasa. Semalam pun dekat Warga Prihatin kita dapat satu mesej daripada seorang anak yang selama 10 tahun dia dan adik-beradik dia yang lain mengalami gangguan yang melibatkan gangguan seksual daripada bapa kandung sendiri. Walaupun dah 10 tahun dia merujuk kami minta pandangan. Wajarkah dia timbulkan balik, boleh tak dia buat laporan walaupun kes ni dah berlaku 10 tahun yang lalu. Berlaku pada dia,
berlaku kepada anak saudaranya, berlaku kepada adiknya, dan dia bimbang. Dia mangsa yang keempat, dia bimbang untuk adiknya yang kecil ni akan mengalami nasib yang sama. Itu baru je kita dapat semalam. Walaupun peristiwa tu berlaku lebih kurang dalam tempoh 10 tahun dan benda ni tak habis. Dilakukan oleh siapa? Bapa kandung sendiri. Jadi ini antara benda-benda yang hari-hari datang. Tak berlaku di luar, dia jadi satu benda yang dilaporkan atau jadi rujukan kepada pihak kami. So isu-isu macam ni tak pernah sunyi daripada inbox RPWP, dan dia sentiasa ada saja benda-benda yang melibatkan institusi keluarga yang kita kena bantu sama-sama, kita nak kena nampakkan. InsyaAllah, tanpa lengahkan masa lah, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Kamal Ashraf untuk kita gembur dan nampakkan apa sisi perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Syaki. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallah wa rasuluh. Pertama sekali, terima kasih kepada sahabat saya iaitu Ustaz Syauqi. Jadi hari ini kita nak berbincang ataupun nak berdiskusi berkenaan dengan bagaimana peranan bapa, institusi bapa sebenarnya. Syurga terhasil daripada peranan ibu, bapa dan anak. Jadi ketiga-tiga tonggak ini perlu dibangunkan dalam pembinaan keluarga berlandaskan acuan Islam. So kalau Allah firmankan di dalam Al-Quran, Islam ini sebagai satu agama untuk dizahirkan sehingga dia terzahir daripada sistem-sistem agama, sistem-sistem kehidupan yang lain, maka itu menjadi tanggungjawab buat kita lah. Cumanya yang kita nak nampakkan bahawa kita di sini, even di RPWP sekalipun, kalau kita melihat secara makro, kita akan nampak RPWP ni dia sebagai satu macam nampak sempurna kan, tapi bila kita go micro by individual kita akan nampak kelompongan, kelemahan di antara setiap orang yang berada di RPWP. So kita cakap jelas-jelas sebegini supaya apa? Supaya ia tidak nampak sebagai satu utopia. Utopia ni satu benda yang ideal, yang sempurna je, tak ada kelompongan, tidak. Jadi apa yang menampakkan kita di RPWP ni nampak cantik? Kerana kita ada jemaah. Kerana kita saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi menarik apa yang diutarakan ataupun yang dilayoutkan oleh Ustaz Syauqi dalam topik hari ini, iaitu institusi bapa. Jadi apabila kita nak berbicara tentang institusi ni, so institusi ni dia bukannya kerja seorang. Institusi ni adalah satu badan, satu badan. So dia perlu apa? Perlu dibangunkan bersama. Ia adalah kerjasama sosial yang perlu dibangunkan bersama. That's why kenapa perlunya ada institusi masjid. So itu nanti kita akan bincangkan pada hujung sekali. Tapi kita nak lihat kan, syurga seorang bapa kali ini dia terbina bagaimana? Pertama sekali mestilah dengan pendidikan ilmu. Bapa itu sendiri perlu ada ilmu untuk memimpin. Kalau kita lihat di dalam surah 4 ayat 34, Ar-Rijal Qawamun 'alan Nisa. Jadi rijal ini dia qawam. Dia qawam sehingga dia boleh memimpin, melindungi dan juga memayungi, macam tu konsep dia. Okay. Kenapa dia boleh memimpin? Kenapa dia boleh memberi command? Dia boleh jadi seorang komandan. Sebab apa? Kerana orang di bawahnya iaitu ibu dan anak respect kepadanya. Bagaimana boleh timbulnya respect? Respect ni must be earned, mesti diperoleh, mesti diraih. Dengan apa? Dengan kerja buat, dengan pengorbanan. Jadi anak dan isteri akan menyaksikan kerja buat seorang bapa.
Jadi bapa ni dia adalah satu institusi yang perlu dipelihara. Dan dia punya makam itu perlu dipelihara kesuciannya. That's why kita kena berusaha untuk memelihara institusi ni. Jadi setiap orang, baik anak, baik ibu, baik bapa, ataupun suami isteri lah cerita. Jadi kita semua ni kena memelihara peranan ini. Apabila dipertanggungjawabkan, apabila diberi amanah, kita kena galang segalang-galangnya dengan baik. Jadi macam mana nak galang dengan baik? So kita mesti ada rujukan. Rujukannya kat mana? Rujukannya ada di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim. Jadi Allah dah turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi kalau kita lihat hari ni, bila kita cerita pasal syurga, kan? Syurga seorang bapa. Kita semuanya nak ke arah syurga. Kalau kita lihat perbincangan bersama dengan Maklum dan Ustaz Syoki semalam, semua orang mengimpikan. Impian kita adalah untuk masuk syurga. Ada ke impian kita nak masuk neraka? Tak ada. Tak ada siapa yang nak masuk an-nar. Semuanya nak masuk jannah, al-jannah. Tapi hari ini, apabila kita berbicara tentang syurga, kita hanya melihat syurga itu sebagai satu angan-angan. Angan-angan, impian, mimpi. Tapi bagaimana mimpi ini nak direalisasikan? Kalau Ustaz Syoki share semalam, ada disebut satu perkataan tentang ru'yah. Ru'yah. Ru'yah ini adalah satu bentuk vision. Vision. Kalau tengok dekat Arab Saudi tu, dia tulis ru'yah 2030. So vision 2030 untuk Arab Saudi apa dia? So sebagai seorang bapa as a leader ni, dia mesti tanamkan vision yang clear pada ibunya, pada isterinya dan juga pada anaknya dengan jelas. Dia boleh tanamkan vision itu dalam word dan juga tindakan dia. Dalam perkataan dan juga perlakuan seorang bapa. So kalau let's say bapa nak bawa isteri dengan anak untuk bawa ke syurga tapi tindakannya tidak selari, that's why anak dan isteri jadi confused. Kan? Nak bawa ke syurga tapi bapa sibuk je main game. Kan? Main game PUBG, main game itu, main game ini atas alasan untuk sukaria. So kalau kita lihat balik di dalam Al-Quran surah 23 115, adakah aku ciptakan kamu ini untuk main-main? Adakah kita diciptakan ini untuk main-main? So hari ini kita dilarangkan dengan perkara-perkara sebegini. Okay? Termasuklah saya sendiri. Kita pernah mengalaminya. Kita pernah melalui fasa itu. Kalau siapa yang berumur lebih kurang saya, umur sekarang generasi 30-an kan. Kita tidak akan lari. Kita mesti merasai main game tu. Dan dunia game tu. So kita dibentuk dalam satu sebuah yang begitu. Satu ruang lingkup. Satu circle yang sebegitu. Jadi hari ini kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang leader, kalau kita dah mula tersedar, Allah dah jentik kita punya pemikiran, kita dah mula memikirkan, adakah aku nak anak aku jadi seperti aku yang dahulu ataupun tak nak. So kalau tak nak, dan kita dah mula mempersoalkan. Okay, kalau kita lihat, saya nak tunjuk macam Ustaz Syoki tak dapat sebab saya tak pakai feature. Okay, so saya tunjuk dalam skrin lah kalau nampak lah. Okay, so saya lukis macam ni. Okay, nampak tak? Okay, so sekarang ni, kalau kita nak bina satu circle yang selamat untuk kita elakkan family kita ataupun anak-anak kita daripada danger, daripada bahaya tu. So, dia mesti kita kena ciptakan satu circle. Jadi, satu circle ini yang kita panggil sebagai environment ataupun dalam Al-Quran Allah sebut sebagai Al-Alaq. Al-Alaq. Jadi, penting tak Al-Alaq ni? Sangat penting Al-Alaq. Kalau tak, Allah tak firmankan dalam wahyu yang pertama. Iqra' bismi Rabb. Jadi Iqra' bismi Rabb. Jadi kita ini bapa adalah seorang murabbi di dalam keluarga. Jadi kita kena atur. Rabb ini pengatur. Allah itu pengatur sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebagai seorang bapa, kita nak mengatur isteri dan anak kita ni, aturan yang bagaimana yang Allah tanya pada kita. Aturan yang bagaimana yang kau gunakan? Aturan yang mana kau gunakan? Okay? So that's why kalau kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, good leader, dia akan tanamkan vision yang jelas. So vision tu datang daripada mana? Pastinya datang daripada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dan kita nak lihat contoh uswahnya bagaimana? Daripada Rasul. Dan Rasulnya adalah bukan sahaja Rasul Ahmad, tapi setiap Rasul yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. That's why kalau kita baca balik hadis tadi tu, yang saya bacakan pada pembuka majlis tadi, iaitu taraktu fikum amrayni, iaitu aku tinggalkan kepada kamu. Kamu tu, kum tu merujuk kamu. So kamu tu tidak ada spesifik jantina, lelaki ke perempuan. Kepada semua umat
Muhammad ini. So, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua amraini, dua perintah. Selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu. Lan ini sekali-kali tidak. Ia adalah satu bentuk jaminan, insurance daripada Rasulullah kepada kita. Lan tadillu. Kamu tidak akan sekali-kali bingung. Lan tadillu abada. Selama-lamanya. Abada ni selama-lamanya. Selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. That's why antara salah satu sunnah yang besar untuk kita pegang, bagaimana nak membina institusi bapa, kita kena perhatikan. Kita kena ikut sunnah Nabi Ibrahim AS. Okay, antaranya. Dan kita lihat bagaimana Ibrahim membentuk Ismail. Bagaimana Ibrahim membentuk Hajar. Dan membentuk Sarah lagi. So itu antaranya lah yang kita kena perhatikan. Okay. Antara lain juga, kalau kita lihat apabila kita nak berkata atau nak membicarakan tentang syurga, kita faham ke tidak? Apa itu syurga kan? Kalau kita lihat syurga ini apa? Syurga ni apa? Jadi kalau kita tak faham tentang syurga itu apa, that's why kita jadi blur. Kita jadi confused. Kita tak jelas dengan vision. Jadi vision ni melibatkan penglihatan. Penglihatan, vision, nampak? VC, vision. Boleh nampak? Put the vision into your eyes, into their eyes. So kena visualkan betul-betul. Macam mana nak visualkan? Itu yang ada pada uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. So kita melihat bagaimana Rasulullah bertindak, bagaimana Rasulullah memimpin, bagaimana Rasulullah menjadi seorang panglima, seorang bapa, seorang pendidik, seorang suami. So keseluruhannya bagaimana Rasulullah tunjukkan daripada 24 kisah Rasul, Nabi Ahmad itu dapat dan dirangkumkan dan di-establish the deen, the system kepada umat dia, kepada sahabat dia, dan sahabat-sahabat ikut sunnah. Ikut sunnah-sunnah tu. So kita nampak cantik. That's why hari ni kita lihat, kita mula memperhatikan. Kalau dalam surah 2 ayat 143, sangat jelas kita ni umat pertengahan yang akan melihat sama ada kita mengikuti Rasul ataupun kita mengikuti apa yang manusia buat. Kerana kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kerana apa? Mereka berada dalam keadaan zon. Mereka berada dalam keadaan kesesatan. Ini dalam surah 6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zon wa inhum illa yakhrusun. So dan jika kamu mengikuti setiap manusia, kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, wa in tuti' aktsara. Jadi aktsara ni bukannya sikit-sikit, fil ardi yudillu, di bumi ini, maka nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kerana apa? Kerana mereka mengikuti sangka-sangka. Mereka sangka-sangka mereka boleh masuk syurga, tapi mereka tak tahu dengan pasti pun apa itu syurga yang didefinisikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi syurga ini adalah jannah. Jannah, kebun, taman. Jadi kalau kita tengok, kalau kita evaluate ataupun kalau kita extract ataupun kalau kita kupas apa itu syurga, so kita boleh nampak antaranya kebun ini. So kebun ini pastinya mesti ada yang mengaturnya, yang menjaganya, penjaganya. So dalam kebun pasti ada pokok. Kalau kebun getah tu, pokok getah tu dia tersusun je. Kalau pokok durian tu pun tersusun je. So itu dia. Dan kalau kita lihat, kalau dalam kebun dia mesti ada batas. Apa tujuan batas? Kenapa kita buat batas? Kalau let's say batas tu tujuannya tak nak bagi air bertakung supaya akar dia tak rosak, menambah kesuburan tanah, lepas tu meningkatkan perudaraan tanah, macam-macam lagi, dan memudahkan kawalan rumpai semua tu. So ini bahasa-bahasa alam yang sebenarnya sangat terkait rapat dalam pendidikan anak dan juga isteri. Akar ni, cerita pasal akar ni, dia bukannya saja-saja je akar ni. So kalau kita lihat, Allah suruh kita perhatikan bagaimana nak membina satu kebun yang baik. Mesti dalam kebun tu ada pokok. Ada pokok-pokok. So pokok-pokok ini yang kita kena tanam di dalamnya. Inilah pokok-pokok akidah yang kita kena tanam di dalam diri anak kita dan isteri kita. So kalau kita sebagai seorang bapa, saya suka dengan bagaimana penyampaian Ustaz Syauqi dan Maklum semalam. Kalau siapa belum tengok, boleh tengok kita punya live dekat page Ustaz Syauqi.
Bagaimana maklum nampakkan kita ni banyak salahkan isteri kita lah, salahkan anak kita. Sebenarnya dalam konteks ibu dan anak, ibu selalu salahkan anak. Jumpa saja mereka akan nampakkan ini salah anak ni, salah ni, anak ni. Tapi kita tidak menzikirkan, kita tidak ikra' kita bakal, kita tidak ikra' apa yang kita sendiri dah buat. Adakah kita memainkan peranan? Adakah kita memainkan peranan betul-betul sebagai seorang bapa yang jelas, yang kita mampu tanamkan vision pada isteri dan anak kita sehingga mereka jelas apa hala tuju hidup mereka, apa fungsi mereka atas muka bumi ni. Okay? So ini benda-benda yang sangat terkait rapat. Sangat terkait rapat. Kalau kami pun di prihatin ini, kami pun sendiri disucikan sentiasa. Bukannya kita semua perfect. Kami pun tak perfect. Kami sentiasa diapit. Ustaz Syauqi, saya sendiri, maklum, semua sentiasa ditegur setiap hari. Kita sentiasa menegur. Kita sentiasa ditegur. So ini konsepnya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mentausiah kepada kebenaran dan juga dengan kesabaran. So ini konsep yang Allah ajarkan. Kalau kamu nak improve Islam ini, sistem Islam ni supaya tidak dikhianati, tidak dicemuh, tidak difitnah, dan kau kena pelihara. Dan kita sebagai seorang lelaki yang, kalau siapa lelaki yang follow live pada hari ni, cuba angkat tangan sikit. Cuba declare sikit. Saya dalam ni, dalam live ni. Okay. So kita kena ambil ini sebagai satu azam. Kita kena berazam. Start from today onwards, kita dah mulalah kena sedar diri. Kita ni siapa? Adakah kita dah memainkan peranan yang jelas sebagai seorang bapa ataupun belum? Adakah seorang bapa tu berjayanya hanya sekadar mempersiapkan dari sudut material saja, rumah, harta, anak kita cukup makan saja, ataupun masih lagi belum komplit dari segi jelasnya anak kita tentang hala tuju mereka hidup atas muka bumi ni. Sebagaimana yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Dalam Al-Quran ada cerita pasal Luqman, kisah seorang bapa. Bagaimana dia sentiasa tanamkan benda-benda yang positif kepada anaknya. Okay, Ustaz Syauqi. Okey, sangat menarik ya. Mukadimah itu baru mukadimah daripada Ustaz AA tau. Dia belum masuk lagi mendasar tentang topik hari ini. Apa pun saya berminat dengan satu perkataan yang dinampakkan tadi. Itu tentang vision. Semalam kita buka dari sudut ru'yah bil haq. Ada di dalam Al-Quran menampakkan tentang satu vision yang jelas, yang hak. Macam mana kita nak, kalau Nabi, cerita Nabi dinampakkan tentang vision untuk masuk ke kota Mekah. Kita pula dilihatkan satu vision yang jelas. Al-Quran itu sendiri adalah satu bentuk yang Allah bagi visi dan misi kepada kita, hala tuju, matlamat, destinasi yang kita nak kena pergi. So dalam Quran juga, hari itu kita buka hari Isnin, kita buka satu doa daripada Nabi Ibrahim di dalam surah, tak silap saya surah, cuba tengok surah berapa kita tengok. Tak silap saya surah As-Saffat ayat 100. Cuba tengok. Okey. Betul lah tu. Rabbi habli minas salihin. Sekarang ni itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri pun minta anak-anak yang soleh. Tapi di situ dia tidak letakkan anak, dia letak minas salihin. Maksudnya dia doa minta berikanlah kepada dia daripada kalangan orang-orang yang soleh. Baik anak yang soleh, isteri pun nak kena soleh, keluarga dia nak soleh, keturunan dia, zuriat dia semua adalah orang-orang yang soleh. That's why kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak kita jumpa kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Dan sesungguhnya dia adalah di kalangan orang-orang yang soleh. Bacalah cerita tentang Nabi Ilyasak ni yang paling seronok sekali. Sebab dalam Quran, ceritanya dalam 2-3 ayat je. Tak banyak macam Nabi Ibrahim, tak banyak macam Nabi Musa, tak banyak macam Nabi yang lain-lain. Cerita dia sikit je, tetapi dia punya conclusion itu yang penting. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Kunci dia adalah orang yang soleh. Hari ni, kita ni doa je minta anak aku anak yang soleh, berikanlah aku suami yang soleh, berikanlah aku isteri yang solehah. Makna soleh pun tak tahu nak jawab macam mana. Jadi kita di situ ada satu stigma. Stigma kita ni, kita bercakap apa yang kita dapat berdasarkan fahaman dan kata-kata nenek moyang. Kita dapat kan, kau ni, kita selalu cakap kan,
doa lah minta dapat anak yang soleh. Kan? Kita selalu cakap macam tu. Doa minta anak yang soleh. Tapi kadang-kadang kita sendiri tak tahu macam mana kita nak menggambarkan apa tu satu definisi yang menampakkan makna soleh yang sebenar dari sudut hakikat. Kan? Kalau Nabi, dia nampakkan dalam hadis dia, allazina yuslihu, iaitu orang-orang yang, allazina yuslihu, orang-orang yang memperbaiki. Ma afsadan nas, apa yang dah dirosakkan manusia. Itu makna yang kita boleh pegang. Nabi memberi satu definisi. Orang-orang yang memperbaiki apa yang dah dirosakkan manusia. So sekarang ni, itu pun satu definisi manusia yang kita nak cipta. Dia lahir ke dunia, dia nak memperbaiki apa yang dah manusia sebelumnya dah tersalah buat, dah tersalah jalan, dah melalui jalan yang bengkok. So dia nak baiki supaya kita ikut jalan yang lurus. Itu antara definisi soleh. Lebih baik. Islam itu lebih baik dari semalam. Kenapa? Semalam ada banyak yang baik, tetapi hari ini lebih baik. Dia mesti macam tu. Dan sampai ada kata dalam lafaz yang lain, kalau semalam lebih baik, hari ni lebih teruk daripada semalam, dah jadi jatuh kafir. Kenapa sampai macam tu sekali jatuh kafir? Kerana keingkaran kita itu untuk membawa sesuatu kebaikan itu secara istiqamah. Dia kalau Islam, istiqamahnya tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Istiqamah. Kan? Dia tak boleh baik sekejap, esok teruk pula. Baik pula, lepas tu teruk balik. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti sentiasa dalam keadaan lebih baik. Di situ nampak kemajuan dan juga nampak islah. Daripada soleh, dia menjadi islah. Reformasi. Islah itu, dia akan jadi reform. Reform dia kepada yang lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Itu ayat yang kita nak nampakkan. Kemudian, hasil daripada doa tadi itu, Allah bagi satu berita gembira. Di sini saya nak nampakkan sedikit teknikal ayat Quran. Fabasharnahu bighulamin halim. Kalau ni lihat dekat situ dinampakkan sebagai dia diberikan kabar gembira dengan diberikan seorang anak yang penyantun. Terjemahan ni dinampakkan penyantun. Di situ pentingnya perkataan halim. Balaghul halim. Balaghul dipanggil balaghul hulum. Balaghul halim tak ada. Balaghul hulum. Di sini kita nak kena pastikan anak-anak kita itu bukan sekadar anak yang biasa-biasa. Tetapi anak kita mempunyai satu vision. Halim itu, kalau balaghul hulum, mencapai satu usia yang telah pun mencapai mimpi. Kalau pada pandangan fiqah, balaghul hulum itu, dia dah sampai level wet dream. Kita tak naklah kita bagi tahu anak kita hanya wet dream je. Lepas tu, kau dah balik. Dia tak mencapai maksud dan strategi agama. Balaghul hulum ni, engkau dah install ke anak engkau ni dah macam-macam daripada umur kecil. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kalau di RPWP, anak umur 7-8 tahun ni dia dah lukis excavator, dia dah nampak depan mata dia JCB, dia dah nampak depan matanya ada crane, ada kontena. Tahu, 7-8 tahun kerja dia dah boleh vision dah benda tu, melekat dalam kepala. Kalau kita buat kelas ni kadang-kadang dengan Ustaz AA, kadang-kadang dia melukis. Kan, dia lukis kontena, dia lukis gambar RPWP, ada kontena tersusun, ada crane tengah angkat kontena, lepas tu ada orang korek pakai JCB. Why? The vision itu ada dalam kepala dia. Kerana dia nampak hari-hari kerja buat bapak-bapak dia, kerja buat ibu-ibu dia, dan dia nampak kerja buat abang-abang dan kakak-kakak dia yang lain. Buat apa? Mereka bersatu hati membangunkan institusi sebuah rumah. Okay? So di situ, anak-anak kecil ni dia tanam vision. Besar nanti, nak bawa excavator macam ayah Mas Juki. Dia punya angan-angan tu. Dia dah nampak benda tu. Kan? Saya nak jadi macam ayah AA. Boleh cakap Quran. Dia nampak macam tu kan. Dia nampak bila bapak-bapak ni, kita hari-hari bersembang dengan anak-anak. Kita sembang dengan anak, bahasa kita bahasa Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita bagikan dia punya literasi dia. Apa makna di sebaliknya. Apa sains di sebaliknya. Apa falsafah, the thinking behind ayat-ayat Quran. So, benda-benda ni kita kena jadi orang yang sentiasa mengalirkannya. Kalau dalam RPWP pula, kita ada ramai bapak-bapak, kita ada ramai ibu-ibu. So kita ada program harian yang setiap hari akan berjalan daripada pagi sampai ke malam. Dan di situ ada penggiliran. Hari ini bapak ni dia akan menyampaikan apa isu-isu semasa yang bapak-bapak ni akan sampaikan. So pendidikan itu akan sentiasa mengalir daripada bapak kepada ibu-ibu, ibu-ibu dialirkan pula kepada anak-anak.
Anak-anak peringkat kakak-kakak, abang-abang akan sampaikan kepada adik-adik lebih kecil. So ini adalah satu susunan yang kita dah buat. Aturan yang kita dah bangunkan. So kita nampak masing-masing sedang berlembu-lembu untuk memperbaiki. Jangan tipu, kita tak boleh tipu. Semua ada masalah. Pergi je mana-mana rumah, termasuklah rumah pengasih warga perhatian, segala bapa masalah ada dalam rumah ni. Tetapi di situlah pelajaran yang kita kena ambil berdasarkan asbab dan juga berdasarkan problem based learning. Bab itu PBL ni, problem based learning, ini yang hari-hari kita buat. Kita bukan nak cipta anak yang sekadar penyantun. Tetapi kita nak jadikan anak kita memiliki balarul hulum yang jelas. Dia nampak the vision yang kita sebagai ibu dan bapa tanam. Hari ni, bukan kita tak tanam vision tu. Hari ni kita tanam vision tu kepada anak-anak kita. Tetapi kebanyakan vision yang kita tanam itu adalah impian dan angan-angan cita-cita duniawi yang lebih besar daripada ukhrawi. Part tu je kita nak kena betul. Nak kena baiki. Nak kena islahkan. Tak salah kita menanam cita-cita dunia. Tetapi kita jangan lupa apa peranan dan fungsi anak ini dari sudut ketuhanan. Kita jangan sampai kejar dunia itu sampai anak hilang agama. Itu yang masalah. Tahu, antara monetary value dengan akhlak, dua bab ini sangat halus, very thin line. Dalam kita suruh anak kita belajar rajin-rajin, nanti besar jadi cikgu ke, jadi ustazah ke, jadi engineer ke, jadi doktor, itu dari segi monetary value. Tapi bila dia dah mula sibuk dengan belajar, dah sibuk dengan kerjaya, dah sibuk dengan ni, akhirnya anak kita terlupa satu benda untuk menyantuni ibu dan bapa. Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dah terlalu banyak berlaku dalam masyarakat. Anak yang lupa macam mana nak menyantuni ibu dan bapa sendiri. Telefon jarang sekali. Tahu, boleh telefon sebulan sekali, mujur. Nak cakap hari-hari macam kita duduk berdepan pun dah jarang. Even kalau duduk satu rumah pun kadang-kadang tak reti nak sembang dengan bapa sendiri. Ada kes yang refer kepada saya, bapa tak pernah kisah pasal anak-anak. Tak bercakap dengan anak. Dan anak seolah-olah diajar hidup tanpa bapa. Tapi bila tiba-tiba, yang ni kes yang dirujuk kepada saya lah. Tiba-tiba anak ni nak berkahwin. Tapi anak dia ni nak kahwin dengan suami orang. Masa tu tiba-tiba bapaknya datang, marah. Tak bagi dia kahwin dengan lelaki orang. Tentu anak tu persoal. Ni anak ni mesej panjang kat saya ni. Tentu anak dia persoal. Kenapa selama ni dia tak pernah pun jadi bapa saya, tiba-tiba hari ni waktu dia nak kahwin, kenapa masa tu baru dia nak datang dan dia nak mengaku dia sebagai bapa? Ini dilema masyarakat yang ada kat luar ni. Kita kadang rasa macam kita baca novel pun ada, kita baca macam tengok drama swasta pun ada, tapi itulah yang diluahkan perasaannya kepada kami yang duduk di sini. Terlalu banyak kes bapa-bapa yang macam ni. Bapa yang entah macam ada figurnya, ada batang tubuhnya, tetapi tidak berfungsi dari segi peranannya. Pun ada dalam rumah. Dan anak-anak jadi confused. Siapa yang mengatur rumah ni? Bapa ke mak? Yang banyak bercakap adalah mak. Yang banyak menyusun segala agenda rumah, mak. Yang banyak mengurus rumah tangga adalah mak. Tetapi figur bapa itu seakan-akan tidak wujud. Ada tetapi tak ada. Lalu jadilah dia seperti jantan sewaan. Bab ni sangat-sangat serius. Mak ibarat kahwin dengan bapa hanyalah sebagai nak mendampingi dari sudut keperluan batin. Tetapi dari segi benda lain, maklah yang banyak bekerja keras, maklah yang banyak mencari harta, maklah yang menggantikan nafkah keluarga. Banyak benda ni berlaku. So kita kadang-kadang kita nak kena bantu juga bapa-bapa ni. Kerana apa? Kerana mereka kadang-kadang tidak ada ilmu. Tidak ada naluri dan juga kemahuan untuk membentuk keluarga berdasarkan kefahaman yang dia ada. Dia cuma faham kahwin. Lepas kahwin, dia dah lost. Macam mana nak membesarkan anak? Yang ni kita kena cari jalan. Okay? So impian kita sebenarnya kita nak cipta anak-anak yang bukan sekadar penyantun, tetapi mempunyai vision ke arah keagamaan. Liuzirahu ala dini kullih, untuk menzahirkan agama. So menzahirkan agama tu tidak lain dan tidak bukan hanya melalui akhlak. Walaupun kita kerja sebagai doktor, kita kerja sebagai engineer, kita kerja sebagai apa, tetapi kalaulah anak-anak ni mereka memahami Al-Quran, boleh bercakap tentang Quran, kemudian mempunyai akhlak yang sangat baik dengan ibu bapa, sangat boleh dijadikan role model oleh orang lain.
tahu kerjalah tinggi mana pun, tetapi tetap patuh dan taat kepada perintah ibu dan bapa. Tetap menghormati seorang ibu dan bapa. Tidak pernah pun melupakan jasa dan baiknya seorang ibu dan bapa. Itu anak-anak yang kita idamkan. Kan? Dalam keadaan macam mana pun, anak itu mampu untuk menyantuni ibu dan bapanya. Dan redha itu datang antara redha anak kepada ibu dan bapanya dan redha ibu bapa kepada anaknya. 2-3 hari lepas saya ada menulis. Kita jangan ingat anak saja boleh menjadi anak derhaka kepada ibu bapa. Ada kes yang ibu dan bapa boleh menjadi ibu dan bapa yang derhaka kepada anak. Macam mana boleh jadi macam tu? Apabila ibu dan bapa melanggar hak anak dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada anak ada hak anak. Ibu bapa pun ada hak. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena tahu. Once ibu dan bapa ini melanggar segala hukum hakam syarak, waktu itu segala perintah dan apa saja aturan ibu bapa terbatal ke atas anak. Anak boleh derhaka kepada ibu dan bapa yang melanggar batas-batas agama. So kita kena tahu, kita ni sedang mendidik anak jadi macam mana. Ni topik nombor 1 saja dah dekat 40 minit dah Ustaz. Macam mana cerita ni Ustaz? Okey, saya pass kepada Ustaz terus untuk kita masuk topik yang kedua. Bapak lalai, anak liar. Ni kita sembang terus. Okay, terima kasih Ustaz Syuki. Sebenarnya dia interesting. Sebab apabila kita nak membicarakan isu pasal syurga, isu pasal bapa, dia bukannya untuk topik untuk satu hari je. Dia tidak begitu. Okay, kalau kita lihat bagaimana Allah turunkan Al-Quran ini bukan dalam bentuk sekedepuk, dalam satu kitab. Allah turunkan seperti hujan. Seperti hujan, cantik. Allah turunkan dekat sini sedikit, turunkan dekat sini sedikit. Supaya apa? Supaya diteguhkan iman kita tu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit yang kita panggil sebagai tartil. Tartil. Allah suruh kita baca Al-Quran ini, jangan kamu cepat-cepat nak menguasai Al-Quran ini. Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk cepat-cepat menguasai, Allah bagi tahu. So, jadi apabila kita membicarakan tentang Islam, kita kena berdikit-dikit. Jangan terlampau slow sangat. Jangan terlampau nak laju sangat. Okay, dia konsepnya bagaimana? Konsepnya macam kalau kita share dalam jemaah haji kita, konsep macam sa'i. Kita berusaha mencari ilmu, mencari air itu, beri lagi anak dan kemudian kita jalan balik. Jadi ini konsepnya. Jadi kita sebagai seorang bapa, kalau kita lihat, kita nak membawa anak-anak kita Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kalau kita lihat dalam surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 18, Allah firmankan kepada kita, wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit. Langit ini dalam kalau Englishnya disebut the heaven. The heaven. Dia langit. So bicara langit, bicara daripada yang atas. Okey, air. Maka kami turunkan, dan kami turunkan dari langit air mengikut aturan, mengikut ukuran, biqadarin, lalu kami tempatkan di bumi, dan sesungguhnya kami atasnya menghilangkan dengannya sungguh berkuasa. Maksudnya Allah boleh lenyapkan bila-bila sahaja. Allah boleh lenyapkan bila-bila sahaja, iaitu air yang Allah turunkan kepada kita. Jadi air ini, apa dia punya implikasi dia? Apa dia punya benefit dia? Iaitu pada ayat 19, maka kami tumbuhkan, fa'ansya'na, maka kami tumbuhkan, maka kami terbitkan, iaitu untukmu dengannya kebun-kebun. Makanya dengan air tadi Allah tumbuhkan kebun-kebun, min nakhil, dari kurma dan anggur, wa anabin lakum, dan anggur untuk kamu. Di dalamnya ada buah-buahan yang banyak dan daripadanya kamu makan. Fawakih, buah-buahan. Okey. Jadi apa yang saya nak nampakkan hari ini, dengan air itu maka kita mampu hasilkan kebun. Kebun daripada kurma dan juga anggur. So ini benda yang sangat dia punya pembanggil Allah nampakkan secara mutasyabihat untuk kita fahami. Okey, jadi kalau kita lihat daripada perkongsian bicara maqasid kita, surely kita dah mula kenal lah nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan diajarkan kepada Adam. Kita dah rasa dah bagaimana kita melalui fasa Nabi Adam tu balik. Dulu kita rasa macam hidup kita ni ibarat syurga dah. Aku rasa aku dah betul dah bina keluarga aku ni. Rasa dah betul dah. Tapi rupa-rupanya bila dibacakan Al-Quran, kita merasakan bahawa kita masih lagi di dalam kondisi lalai. Kita masih lagi dalam kondisi kita belum dapat lagi konsep jannah tu dalam keluarga kita. Kita masih sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Tetapi kita hanya memahaminya secara literal.
tetapi kita tidak memahami secara konsep secara keseluruhan. Kerana apa? Konsep ini apabila kita nak memahaminya secara keseluruhan, konsep ini dia lebih kurang kalau sebutnya ghaib lah. Kita nampak secara intangible tapi belum tangible lagi. Belum boleh dirasa, belum disentuh lagi. So, benda yang konsep ini perlu dibangunkan. That's why dalam surah 33 ayat 56 Allah suruh kita baca utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan daripada kitab. Dah baca, kena dirikan apa yang kamu dah baca tu, wa aqimus solah, dan kena dirikan. That's why kita kena bangunkan. So syurga ini bukannya angan-angan kosong. Syurga ini kita kena ambil air ataupun ilmu daripada Al-Quran itu dan kita kena bangunkan, kita kena run, kita kena sampaikan. Tadi kita cerita pasal batas kan, cerita pasal batas. Jadi batas ni dia tak nak jadi air bertakung. Cerita pasal air bertakung ni pun interesting. Semua cerita pasal air je. Dalam nak membina kebun yang baik, kita bina batas supaya tak rosak akar dia. So kalau kita lihat apabila Allah bagi kepada kita air daripada langit, so dia menjadi satu petunjuk. Ilmu Allah ini menjadi petunjuk kepada kita agar kamu tidak lalai. Jadi macam mana tak nak lalai? So itu yang ada dalam surah 7 ayat 179. Allah bagi tahu, Allah bagi kamu pendengaran, Allah bagi kamu penglihatan, Allah bagi kamu hati. Adakah kamu menzikirkan Allah? Adakah engkau ingat semua peringatan-peringatan Allah? Adakah engkau laksanakan segala aturan dan perintah Allah? Kalau tak, engkau lah yang teruk tu. Kita lah yang teruk tu. Lagi teruk daripada apa? Binatang ternak. Allah kata. Lebih teruk daripada binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Kita itulah manusia. Kita itulah orang-orang yang lalai. Lalai. So kalau kita lihat, kenapa Allah pandang kita ni seperti binatang saja kalau kita lalai? Kerana kalau kita lihat, hari ni kita bangun pagi kan? So macam lembu tak? Lembu tengok, lembu kita perhatikan binatang ternak. Allah kata binatang ternak, kita tengok binatang ternak punya karakter. Bangun pagi, dia bangun pagi. Pagi-pagi lembu dah keluar dah daripada kandang. So kita keluar tak daripada rumah? Kita keluar daripada rumah. Untuk cari apa? Lembu nak cari rezeki, nak garuk rumput. Kita pun keluar untuk cari apa? Untuk cari rezeki juga. Betul? So sampai setahap petang, kemudian dah letih, balik rumah. Lembu pun balik kandang. In the end, dia akan jadi circle. Dia akan circulate. Dia akan berpusing sampai setahap, kita mula buat anak pula. Lembu pun sampai setahap, dia dah sampai tempoh dia, matang dia akan buat anak. Lepas tu dia akan membiak. Tapi in the end, kemudian dia akan mati. Dia akan kena sembelih. Kena sembelih. So, kita lihat bagaimana perumpamaan ini Allah buatkan kepada kita. Kita nampak lembu tu dah macam tu dah hidup dia. Allah kata kau lagi sesat lagi teruk lagi daripada lembu itu, iaitu apabila engkau lalai. Hari ini fenomena bapa lalai ini sangat besar. Sangat teruk apabila kita sendiri tidak rasa cemburu terhadap anak-anak kita. Kita tidak rasa cemburu dengan isteri-isteri kita. Isteri-isteri pun tidak sedikit cemburu kepada para suami. That's why berlakunya fenomena apa? Fenomena seperti selingkuh, isteri berselingkuh di tempat kerja, suami berselingkuh di tempat kerja. Lagi fenomena haruan makan anak, iaitu bagaimana kalau kita lihat statistik daripada tahun 1992 sehingga 1994, 48% berlakunya fenomena ni, haruan makan anak ini adalah di kalangan bapa kandung. 24.4% adalah daripada bapa tiri dan selebihnya adalah bapa saudara, atuk yang ratah ni, anak buah, cucu semua tu. Jadi fenomena ini statistik pada tahun 1990-an tau. Bukannya tahun sekarang ni, apatah lagi teruk lagi. Jadi kalau kita lihat statistik ini menunjukkan bapa kandung yang mengkhianati anak. Dia pergi rogolnya anak kandungnya sendiri. Jadi ini antara salah satu tanda besar bahawa adakah kita ikut frame Allah? Adakah kita ikut frame aturan Allah? Ataupun kita sudah lari jauh? Di mana institusi bapa tu? Ini akan kita akan bicarakan nanti. So ini fenomena bapa lalai, maka bukan anak liar saja, tapi bapa sendiri yang menjadi sepatutnya menjadi tempat berlindung, tempat rujukan, tempat anak duduk di bawahnya, berpayung di bawahnya, dah jadi lain, dah jadi terbalik dah. Dah jadi terbalik. Jadi itu belum lagi kita sebut sebagai bapa yang bapuk dan lalok. Bapa bapuk dan lalok. Lalok ni dia macam blur-blur je kan.
Anak buat apa pun tak ambil pot. Semuanya nak, macam Ustaz Syauqi katakan tadi, semuanya nak isteri yang buat sana sini. Isteri yang mainkan peranan suami dan juga bapa tu. So dah jadi terbalik dah. Sepatutnya kita kena perbetulkan balik fitrah ini. So sebagai seorang suami, kita kena mainkan peranan sebagaimana dalam surah 4 ayat 34, iaitu Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa. Rijal betul-betul kena memimpin, jadi komandan, menjadi pelindung bagi mereka. Dengan apa? Dengan ilmu yang jelas. So macam mana kita nak jadikan keluarga kita ini baiti jannati, macam mana nak terbitkan jannah dalam keluarga? Semestinya kita kena tahu, mestilah dengan air itu tadi, iaitu air daripada langit, iaitu Al-Quran. Itulah wahyu. Unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ni mesti benar-benar menjadi petunjuk kepada manusia. Dia mesti menjadi petunjuk. Jadi kalau Al-Quran ini kita baca, tak menjadi petunjuk kepada kita sebagai suami, macam mana aku nak buat, aku pun blur. So itu belum Al-Quran lagi tu. Itu masih hudan lagi. Al-Quran ini dia mesti menjadi petunjuk, betul-betul menjadi petunjuk. Kita faham, kita tahu how to execute. Kita tahu macam mana nak perbuat. Kemudian hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan pembukti dan penjelas kepada hudan itu. So Al-Quran tak faham, akan ada ayat yang lain yang akan menjelaskan Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Inilah mujizat Al-Quran. Allah itu Al-Hayyun Al-Qayyum. Dia maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Itu sifat Allah. Dengan Allah menjelaskan kehebatannya melalui ilmunya. Aku tak perlukan kitab lain untuk menjelaskan kitab aku. So itu kehebatan yang Allah tunjukkan kepada kita, bahawa dengan Al-Quran itu sendiri mampu menjelaskan. Al-Quran ini boleh ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran can be tafsir dengan Al-Quran juga. Ini antara konsepnya. So itu dia, apabila kita jelas, kita dah faham dengan Al-Quran, baru kita boleh execute. That's why in the end, kita kena baca. Setiap di antara kita ini, kalau ada suami-suami yang mengikuti live kita pada hari ini, kita kena ingat bahawa menjadi satu tanggungjawab buat kita untuk menjelaskan vision tadi, nak kena tanam kepada isteri dan juga anak-anak kita. Tak boleh lalai. Bukan senang nak jadi pemimpin Islam. Bukan senang. Hari ni kita berebut-rebut nak jadi pemimpin, sedangkan kita tak tahu bahawa yang terpikul dekat bahu kita itu adalah satu amanah. Amanah ni sangat besar. Macam saya cakap, saya ni mudah je cakap. Kita sendiri pun yang bercakap hari ni sangat risau. Sangat risau kerana apa yang kita cakap ni kita execute tak kepada diri kita sendiri dan keluarga kami sendiri. That's why kadang-kadang berat. Tapi nak tak nak kita kena sampaikan benda ni. Supaya apa? Menjadi peringatan. Peringatan untuk diri kita dan juga untuk anda yang mendengar. Untuk peringatan kepada diri kami sendiri. Sebab apa? Kita ini takkan lari daripada kesilapan. That's why kita perlukan jemaah yang kita akan bicarakan lepas ini. Okay, itu saja Ustaz Syauqi. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Perincian yang lebih mendalam dan mendasar untuk masuk ke topik yang seterusnya, bab institusi bapa sebagai abar hakam. So kita kena sedar Allah dia bagi kat kita Quran, kalau dinampakkan tadi sebagai satu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang dah diwahyukan daripada kitab. Surah 29 ayat 45 tu adalah satu perintah untuk kita membaca kitab, merujuk kembali kepada kitab. Tapi dalam satu ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 130, surah Al-Baqarah ayat 130, Allah ada kata, Allah ada sebut, saya bagi ayat ni. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Dinampakkan satu doa. Satu doa. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah daripada kalangan mereka ini seorang rasul. Dari kalangan mereka sendiri. Okey. So daripada cerita ni kita kena ambil Nabi adalah seorang rasul daripada kalangan bangsa Arab. Daripada kalangan umat dia sendiri. Kalau dalam surah 62 ayat 2 dinampakkan tentang Nabi itu sendiri adalah ummi dalam kaum yang ummi, dalam kalangan orang-orang yang buta huruf. Jadi di sini juga nak nampakkan tentang bagaimana harapan seorang anak-anak, isteri dan juga dalam sebuah keluarga itu yang mengharap adanya seorang dalam keluarga itu mampu bangkit untuk menjadi orang yang dapat menyampaikan, mengembalikan semula risalah Allah untuk diperjelaskan. That's why ini satu doa.
Dia kata apa? Yatlu alaihim ayatika. Yang duduk dalam rumah ini adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Ni kalau dalam prihatin, kita nak kena ada orang yang mampu untuk menjelaskan ayat dari segi hikmahnya, dari segi metodologinya, dari segi pelaksanaannya. Macam Ustaz A nampakkan tadi. Quran itu tak boleh kekal sebagai satu bentuk bacaan. Dia mesti dilaksanakan sehingga mampu untuk menjadi petunjuk yang jelas. Penjelasan yang mampu untuk membezakan yang hak dengan yang batil, baru jadi Quran. Kalau tidak, dia terus jadi angan-angan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan dia menyampaikan, mengajarkan tentang kitab dan hikmah. So prosesnya mak, bapa, anak. Bapa kena bangkit menjadi abal hakam, mampu untuk memberikan hikmah agama, hikmah Al-Quran, hikmah apa yang ada di dalam kitab itu untuk anak-anak dan isteri tahu bagaimana nak implement benda ni dalam rumah. So kalau dalam rumah tangga kita ni, kita masih lagi tercari-cari, bersangka-sangka, meraba-raba, tak tu, tak ting apa semua bagai ni, tak tu, mana satu yang kita nak kena buat sebagai satu orang yang mengatakan kita ni adalah hamba Allah, tapi dalam pelaksanaan agama dalam rumah kita tu tak nampak pun. Kita hanya laksanakan yang ritual semata-mata, solat, puasa, zakat, haji, apa semua bagai. Itu saja yang kita nampak, tetapi akhlaknya gone. Tahu, cerita haruan makan anak. Dalam mana? Dalam rumah. Rumah mana? Rumah sendiri. Siapa buat? Bapak kandung sendiri. Jadi rumah itu bukan lagi syurga. Rumah dah jadi neraka. Bukan seorang anak. Kalau cerita tadi, anak tadi itu mangsa yang keempat. Termasuklah anak saudara dia. Jadi ada 4 orang mangsa yang sudah ada di dalam rumah itu menjadi pemuas nafsu bapa kandung. Itu berlaku. Dan bukannya berlaku dekat negara lain. Di dalam negara kita. Ini antara berisiko-risiko yang kita nak kena faham. Kemudian Allah nampakkan satu bentuk pelaksanaan. Wa yuzakkihim. Bukan sekadar mengajarkan mereka itu ayat-ayatnya. Mendidik mereka dengan hikmah daripada kitab tadi, malah menyucikan mereka. So bapa dia ada tanggungjawab untuk menjadi seorang abal hakam, membawa perintah Al-Quran, kitab tadi untuk menyucikan mereka ni. Sebab kita pergi masjid, kita kena ambil wuduk, solat, duduk di masjid, bapa-bapa tempatnya masjidnya di luar. Itu institusi bapa-bapa. Kalau ibu-ibu ada pengaturnya, suami. Anak-anak ada pengaturnya, ibu. Ni bapak ni siapa pengatur dia? Selalu kita dapat soalan. Kan? Okay, kalau tak apa, suami saya, dia boleh mendidik saya, tapi siapa nak didik suami saya? Itu soalan-soalan cepu mas. Soalan-soalan yang selalu ditanya. Kebimbangan isteri-isteri di luar sana tu adalah, siapa yang nak mengatur suami dia? Siapakah pengatur suami? Yang ni yang jadi isu ni. Okay? So di situ Allah kata innaka antal azizul hakim. Sekarang ni kita nak mencipta satu keluarga yang mereka ini diperkasakan dan diperteguhkan kekuatannya dengan satu institusi abal hakam. Abal hakam ni kawan-kawan suami itu sebenarnya mereka itulah orang yang selalu beri pengatur kepada suami. Sedar tak sedar lah. Kalau tak percaya tengok suami masing-masing. Kan dia buat kerja, pengatur dia siapa? Bos dia. So banyak benda yang berlaku dalam rumah, kadang-kadang yang kita tengok suami kalut ke sana ke sini apa semua atas urusan kerja. Maksudnya dia ada pengatur tak? Ada. Tetapi pengatur dia bukan Allah, pengaturnya bos dia. Kan? Pengatur kadang-kadang kita nampak dia atur sendiri, kan? Jadi institusi bapak-bapak itu tak ada. Di mana bapak-bapak ni duduk, kan? Kalau orang kampung, institusi bapak-bapak ni kat kedai kopi. Itu dulu punya cerita. Duduk kat kedai kopi, habis main subuh, pergi kedai kopi, borak sampailah 8.30 pagi, balik, pergi masuk ladang, apa semua, tengah hari balik makan kat rumah, keluar balik, pergi pasar ke apa semua bagai, baliklah bawa balik susu tin satu, sardin, ikan apa semua, lepas tu simpan dalam peti ais, then duduk makan malam, maghrib, pergi pula masjid, borak sampai isyak, lepas isyak, balik. Itu orang dululah, kan? Orang sekarang tak tahu macam mana. Kita lebih sibuk dengan urusan apa, selalunya kita akan sibuk sepanjang masa, tetapi pengaturnya tidak ada. Siapa pengatur kita? Siapa yang mengatur rumah tangga kita? Betul nampak suami berperanan. Tapi suami pula diatur siapa? Ini persoalan yang kita kena
cari jalan. So imam sebagai tempat rujukan kepada keluarga dan masyarakat ini adalah abal hakam. Abal hakam tadi adalah suami. Tapi macam mana suami tadi tu nak berfungsi dalam institusi keluarga ni? Okey, Ustaz, kita tak lama, dah 59 minit. Saya pass tajuk terakhir ni untuk dikupas. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Syaki. Sedikit sajalah saya nak kupas dengan topik yang institusi bapa sebagai abah hakam iaitu institusi sebagai tempat rujukan kepada keluarga dan masyarakat. Okey, so kita kena ingat bahawa setiap di antara kita ini membawa peranan. Kita ini adalah kadir-kadir. Kita ini adalah wakil-wakil Allah. Wakil-wakil Allah. Ingat tu. Allah ciptakan kita atas muka bumi ini ada fungsinya. That's why kita kena always ask what, why and how. What? Apa tujuan? Apa tujuan? Apa aku ni? Apa aku ini? Right? Kemudian why? Kenapa aku diciptakan? What? Apa aku ini? Apakah yang aku ini yang diciptakan? Kemudian why? Kenapa aku diciptakan? Dan bila kita dah tanya how pula, how? Bagaimana aku dah diciptakan dan macam mana aku nak memainkan peranan apabila kita dah kenal why itu tadi. Okay, so kalau kita dah dapat jawab benda ini, baru kita tahu, baru kita jelas. Peranan kita ini hidup atas muka bumi ini adakah macam kita katakan tadi untuk main-main saja ataupun ada satu amanah yang terpikul pada bahu kita ini yang kita kena galang. Alright, so bila pasal institusi itu yang saya sebutkan tadi, okay. Alright, so kalau kita lihat apabila kita menceritakan tentang institusi, so institusi ni adalah satu kerjasama sosial. Dia adalah satu badan. Badan yang mana kita kena ada kebersamaan. Dia seorang bapa tu baru individu. Kalau sebut semalam macam Ustaz Syaki kata, Ananiah dan juga Nahniah. Iaitu aku dan juga kami. So mesti ada kami. Mesti ada iaitu satu kesatuannya. Iaitu jemaahnya. That's why kalau ikut daripada asar, iaitu Umar Al-Khattab, iaitu dia katakan, tidak Islam tanpa jemaah. La islami illa bil jamaah. Iaitu kita kena ingat tidak ada Islam tanpa jemaah. Dan dia ada penerusnya lagi. Sampailah kepada bai'ah. Bai'ah ini pengikat. So kita kena ingat balik bagaimana Rasulullah SAW membangunkan Islam ini daripada zero kepada something yang kita dapat biasanya pun dah hebat dah. Nampak hebat je Islam ni. Kita lihat. So ia bermula daripada gagasan ataupun gugusan institusi tadi. Institusi keluarga tu yang mapan, yang kuat. So dalam satu keluarga bergerak kepada keluarga yang lain. Dia ada 2 keluarga pula, ada 3 keluarga pula, 4 sampai 40. So 40 keluarga kalau dah ada dalam satu kejiranan itu, itulah yang akan membentuk satu qaryah. Qaryah ini yang kita boleh bina masjid. Dan membina masjid bukanlah membina masjid yang dibina oleh orang bukan Islam, kemudian kita solat di dalamnya. Bukan sekadar itu, tetapi masjid ini perlu kita bangunkan. Allah kata dalam surah At-Taubah, kamu kena bangunkan masjid ini. Bukannya saja-saja ya Allah firmankan di dalam Al-Quran itu. So pasti ada sebab kenapa Allah suruh kita bina masjid dengan dasar taqwa. Taqwa ni sangat related, terkait rapat dengan takwim. So kena dibina dengan takwim. Nak membina masjid ni, apa takwim dia? Okay, takwim dia. So macam mana nak bertakwim dengan di dalam masjid, itulah dia yang kita kena cari jalan. So setiap individu, setiap suami, setiap lelaki yang mengikuti live kita pada hari ini, cuba question benda tu. Berlaku tak benda ni? Institusi masjid kita hidup tak dalam qaryah kita? Ada tak dibincangkan permasalahan iaitu masyarakat kita? Ada tak? Ataupun kita ni sekadar pergi solat, solat, lepas tu tinggal macam tu saja, tak bertegur siapa, tidak ambil berat kejiranan. Sehingga kan Nabi kalau cerita pasal jiran ini, satu topik yang besar yang Nabi highlightkan. Besar tak besar benda. Kalau kita masak pun, kalau jiran kita bau sebelah pun, siapa mereka dan bagi makanan itu. So ini satu bentuk sampel. Okay, test. Alright. Okay. Lain macam tak cantik pula. Okay. Okay, so ini adalah satu bentuk sampel community yang Rasulullah tunjukkan kepada kita untuk kita laksanakan, untuk kita bangunkan. So, institusi bapa, kalau kita itu dalam kita punya program haji kita bersama jemaah haji kita, bakal jemaah haji, so kita tanya anak, okay, dia akan diatur oleh ibunya. Okay. Ibu akan diatur oleh suami.
Siapa yang mengatur suami? Siapa yang mengatur suami tu? So bila kita tanya macam tu, so tak ada kan yang mengatur suami. That's why suami kadang-kadang lost. Sesuka hati je buat. Bangun pagi aku suka hatilah aku nak buat apa benda. Alright, so itu dia. Kita lihat hari ini, itulah yang berlaku. Kegagalan dalam sistem Korea itu. So ini yang kita nak kena perkukuhkan. Kalau betul-betul hidup sistem Korea itu, tidak ada persoalan siapa pengatur suami. Pasti boleh jawab. Pasti boleh jawab. So inilah institusi yang ada kelompongan yang kita kena perkukuhkan. That's why Nabi sabda kan, pada akhir zaman nanti, masjid ini akan dibina megah, cantik-cantik, indah, tetapi sangat jauh daripada petunjuk. Kerana apa? Hari ini adakah masjid dibina untuk dasar politik, untuk dasar penyatu paduan ataupun perpecahan? Sedangkan Allah dah sabdakan di dalam surah 42 ayat 13, Aqimuddin wala tatafarraqu fi. Nak bangunkan satu sistem Islam ini, kamu dilarang sama sekali. Dilarang, haram untuk berpecah di dalamnya. Kalau kamu mengajak kepada perpecahan, itu ada something wrong dekat situ. Yang kita kena question, yang kita kena ikrarkan. Supaya apa? Supaya kita dapat satu petunjuk. Bagaimana nak membangunkan balik institusi bapa ni sebagai abal hakam. Kerana abal hakam ini bapa penentu hukum. Sehingga isteri dan anak-anak kita jelas ini hukum hakam yang Allah dah layoutkan dalam Al-Quran yang kita kena ikut. Jadi sebagai seorang isteri dan juga anak kena ikut frame kehidupan yang telah ditetapkan oleh suami. Selagi mana tidak bercanggah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wajib lagi fardu isteri dan anak taat dan patuh. Taat dan patuh. Selagi mana suami tidak menyuruh kepada mensyirikkan Allah, dan kita kena ikut. Kita kena ikut. Bukan mudah. Mudah untuk cakap tapi dia sangat susah. Dan suami pula janganlah nak ajak orang kepada kebaikan. Janganlah nak ajak isteri ataupun anak kepada kebaikan dengan cara yang gelojoh. Dengan cara yang gelojoh. Mesti dengan hikmah. Mesti dengan fatonah. Sifat-sifat Rasul itu kita kena bawa dalam kaedah dakwah untuk kita mendidik isteri dan anak kita. Setuju Ustaz Syakir. Okey, terima kasih kepada Ustaz AA. Jadi sebenarnya banyak benda yang kita nak kena listkan. Sebenarnya saya pun, kalau hari-hari kita bincang tentang topik bapa ni, kami di Prihatin tak pernah sunyi daripada membincangkan bagaimana kita nak memperkasakan. Kalau tadi tu ayat Allah tadi tu, Azizul Hakim. Kita pinjam sifat Allah untuk menjadi orang yang perkasa. Aziz. Menjadi orang yang sangat-sangat kuat, teguh keimanan, kefahaman, kekuatan mental dan fizikal. Sebab kita nak memacu anak-anak, bapa-bapa adalah role model untuk kita hebat di mata anak-anak. Tapi kalau bapa-bapa pun tidak mampu untuk menjadi role model, kita cuma melepaskan anak-anak untuk melihat role model di luar rumah. Dia akan tengok artis, dia akan tengok ahli sukan, dia akan tengok pelakon, dia akan tengok penyanyi, dia akan tengok siapa saja yang dia tengok boleh jadi ikon. Dan di situ kelemahan kita dalam menetapkan do's and don'ts dalam rumah tangga. Masjid ada fungsi, suami ada fungsi sebagai imam di rumah, tetapi dia ada jadi fungsi sebagai makmum di luar rumah. Tu kena tahu ni, imam di dalam rumah, dalam masa yang sama dia adalah makmum kepada masjid di luar rumah. So tempat kita untuk kita pastikan kita sentiasa bersosial adalah masjid di luar rumah. Sebagai satu tempat untuk kita dapat input, dapat ilmu, dapat knowledge dan mengatur urusan rumah tangga. That's why kalau kita tengok dulu sistem ni cantik. Anak nak kahwin apa semua, imam dekat tu dia kenal siapa anak yang nak kena kahwin. Dalam kampung tu dia kenal. Dan anak dia ni nak kahwin dengan siapa, cuma hari ni orang akan rasa, oh tak boleh dah. Sekarang kita dah kahwin dengan orang Johor, orang Penang kahwin dengan orang Melaka, orang ni kahwin dengan orang Singapura. So macam mana kita nak jadikan institusi ni? Tapi sebenarnya boleh. Kalau seluruh negara ni, each masjid yang ada dalam sebuah mukim itu, qaryah tadi tu, dia kenal siapa nak kahwin. Sebab kalau anak perempuan nak kahwin, dia tetap kena go through imam juga. Anak lelaki tetap kena go through imam. Jadi masing-masing kena kenal mengenali. Kan, siapa yang dia nak kena sign. Itu peranan imam dalam masjid. Dia bukan sekadar jadi saksi, jadi wali, baca khutbah, selesai. Tak. Besar sebenarnya. Kalau kita baca institusi, namanya institusi, dia sebenarnya adalah satu gagasan yang menjadi naungan kepada masyarakat.
Jadi part ni kita nak kena sama-sama cari jalan macam mana kita nak kena bantu. Sebab Nabi dah tunjukkan satu uswah pembinaan Madinah. Kenapa Nabi siap boleh bakar lagi Masjid Dirar tu, kan? Tadi kalau ustaz baca tadi tu, masjid yang dibina dengan asas takwa tu, surah 9 ayat 108, kita kena baca semua tu, dinampakkan tentang perbezaan Masjid Dirar dengan masjid yang nak dibina, supaya kita jelas mana satu yang kita tinggal hari ni. Okey? So sikit-sikit, pelan-pelan, kita sama-sama cari jalan macam mana kita nak membaca tanda-tanda. Dinampakkan dalam tu, yatlu alaihim ayatuka. Untuk engkau membacakan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda. Quran ni mesti dibacakan. Kita tak boleh nak baca sendiri-sendiri. Tahu, baca sendiri-sendiri, kita jadi orang yang bersangka-sangka dengan pahala yang kita akan dapat. Baca, puji diri sendiri, duk rasa sedap baca Quran tu. Tapi rupanya tak faham. Rugi lah. Tahu, perasan seorang-seorang. Ini benda ni saya dah pernah lalui, kan? Jadi budak tahfiz pernah lalui benda ni, kan? Duk rasa sedap baca, tapi bila tanya ni tak faham ayat Quran. Dan rugi kat situ. Rugi kerana kita terlupa mesej yang sangat besar. Jadi orang yang lalai tadi lah tu, ustaz kata tu, innaka humul ghafilun. Mereka itu jadilah orang-orang yang lalai. Lalai lah sebab fawailul lil musallin. Kau solat tapi kau ni dikira sebagai orang yang celaka solat kau. Sebab apa? Solat tapi tak faham apa kau baca. Solat tapi tak faham apa kau buat. Solat dalam keadaan mabuk, Allah kata. Ini benda yang sangat besar tetapi jarang-jarang kita bincangkan. Okey? So kita tak nak jadi orang yang rugi, kita tak nak jadi umat yang rugi, kita nak jadi umat yang diberkati umur kita, nyawa kita, masa kita, usia, tempoh ajal yang Allah bagi kat kita ni, Allah berkati. Kalau kata umur pendek tetapi manfaat kepada manusia banyak. Panjang, berkekalan. Tahu? Sebab kita tak tahu nyawa kita, ada yang mati muda, ada mati tua, ada yang tengah-tengah, kan? Tetapi macam mana keberkatan umur tu, walaupun hidup kita pendek, tetapi dia mampu memberi manfaat kepada orang ramai. Mampu untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada orang ramai. Walaupun katakanlah kita ni hidup tua pula, tetapi sepanjang kita hidup tu, kan, sampai umur 80 tahun ke, orang melihat track record kita memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tahu, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. So kita kena lihat apakah kita punya manfaat kepada rumah tangga kita, dan kita sebagai institusi keluarga pula memberi manfaat kepada masyarakat, dan kita pula sebagai masyarakat memberi manfaat kepada negara, dan apa pula manfaat kita sebagai umat dalam dunia ni. Manfaat kita kepada dunia. So kita kena cari di mana penciptaan kita ini memberikan sesuatu benefit kepada tempat yang kita duduk, kepada mulkiah yang kita duduk. So jangan jadi orang yang Allah rakamkan dalam Quran sebagai kayu yang bersandar. Ni geng-geng munafik, liability dalam agama. Kan, kita tak nak jadi liability. Kita menjadi beban kepada agama. Kita menjadi orang yang mencalarkan imej agama. Kerana akhlak kita, kerana imej kita. Tahu, nama Islam, tapi orang tengok akhlak kita, kata-kata kita, perlakuan kita, cara kita bersosial, tak langsung menampakkan Islam pada wajah dan juga perlakuan kita. Maka kita akan membebankan agama. Fitnah datang kepada agama kerana orang-orang yang melakukan kesilapan-kesilapan begini. Pelakunya yang menyebabkan tercalarnya imej agama kepada Islam. Jadi kita nak kena make sure benda itu tidak berlaku dalam keluarga kita. Tak kisah kita ni umur berapa, usia berapa, tua ke muda apa semua, tapi kita masih sempat lagi untuk kita perbaiki kalau kata kita dah sedar. Tapi kalau tak sedar juga, maka kita akan jadi orang yang kekal sebagai orang yang lalai tadi Ustaz cakap. Okey? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk ada ruang dan peluang untuk memperbaiki sebanyak-banyak mungkin apa saja yang kita dapat laksanakan dalam secebis usia yang Allah baki masa yang Allah dah bagi peluang kat kita ni, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya. Mudah-mudahan topik hari ni kita dapat concludekan untuk kita jadikan sebagai satu titik mula untuk kita mencari di mana perubahan yang kita boleh mulakan. Esok kita akan masuk satu topik, syurga, neraka seorang
anak pula. Semalam ibu, hari ni bapa, esok kita masuk dari sudut pandang seorang anak. Dan jemputan kita adalah anak daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin sendiri, anak perempuan kita. Kenapa saya bawa anak perempuan banyak? Sebab yang menontonnya ramai anak perempuan. So kita nak bawa anak lelaki ni timbang tara. Tengoknya pun tak ramai. Kita bawa je lah Ustaz AA wakil bapa ni. Kan? Jadi untuk anak-anak, insya-Allah kita bawa daripada anak-anak RPWP sendiri esok. Selain daripada Miza, kita ada lagi seorang anak kita, Khairul Nisa Atikah. Dia pun sudah berkahwin dan memiliki anak yang duduk daripada Prihatin daripada awal-awal penubuhan kita, dan di situ dia akan bagi sedikit tips-tips yang dia nampak sebagai seorang anak yang dibesarkan di Prihatin. InsyaAllah esok boleh ajak anak-anak ramai-ramai tengok sekali. PKP ni tak pergi mana, Seremban pun dah nak start PKP kan. Jadi kita boleh manfaatkan masa untuk kita tonton dan kita cuba gembur-gemburkan balik keluarga kita. Kan nak tanam pokok kan, kena gembur balik tanah. So gembur balik tanah tu untuk kita masukkan benih yang baru dan kita nak siram balik dengan jadinya pokok yang lebih baik. Tunas baru Allah sebut dalam Quran. Okey, rajin buka surah 49 ayat 28 ke 29 49 29 tak silap saya. Cuba tengok dekat situ ada cerita tentang macam mana kita nak mencipta tunas yang baru. Okey, macam mana kita nak membina semula masyarakat kita dengan masyarakat yang memahami tujuan dan juga kaedah untuk kita kembali semula rujuk Al-Quran itu dengan sebaik-baik rujukan, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada kami. Kepada mereka yang mungkin berhajat nak masuk dalam tim bicara maqasid, wah tim tu panggil. Ini adalah kita punya group discussion. Okey, banyak nota-nota yang di kupas dan diolah sendiri oleh our followers yang ada di sini. Mereka ni jugalah yang mengambil inisiatif membuat nota-nota dan dikongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Check and balance. Di situ kita dapat banyak nota-nota yang boleh kita kaitkan dengan episod-episod sebelum ni sebagai rujukan. Kalau kumpul-kumpul, semua tu dah boleh jadi buku teks. Alright? InsyaAllah. Okey, itu sajalah daripada saya, dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri sebagai pemberi orang minum air, macam mana pemberi air dia ada ayat itu, pemberi minum. Pemberi minum, surah 9 ayat 19 tu kerja kami lah, insya-Allah. Dalam masa yang sama kami sendiri pun kena cuci, kena dibersihkan. Kerana apa? Aliran air itu sentiasa dilakukan untuk setiap hari lah, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita akan diberikan peluang dan izin untuk berjumpa lagi pada esok hari. Okey, azza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.